Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan membawa kamu pelajari sejarah KSSM tingkatan 4 iaitu tema Pembinaan Negara Bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Subtopik 9.4 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bagi aspek standard pembelajaran dan standard kandungan bagi subtopik yang akan kita pelajari ini. Standard kandungan ialah 11.3 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, manakala standard pembelajaran ialah 11.3.4 iaitu Menghuraikan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ini pula merupakan objektif pembelajaran yang cikgu harapkan murid akan dapat di akhir pelajaran nanti, iaitu yang pertama, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu latar belakang Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama, dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti Raja Berpermukaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, agama Islam dan bahasa. Ditandatangani antara siapa? Ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray iaitu Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu ketika ini yang menggantikan Segera Templar bagi pihak Queen Elizabeth II di King House Kuala Lumpur. Perjanjian ini merupakan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baiklah, jom kita teroka pula intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, yang pertama, pengamalan Raja Berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Okey, kita lihat ya, pemilihan yang di Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu sebagai Ketua Utama Negara setiap 5 tahun merupakan satu keistimewaan. Hal ini demikian, konsep Raja Berperlembagaan dan demokrasi berparlimen telah mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi negara. Manakala rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Seterusnya, yang kedua adalah kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara, iaitu A. melalui penguatkuasaan undang-undang iaitu di bawah perkara 14. Contohnya telah menjadi warga negara sebelum Hari Merdeka atau lahir di persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka dan selepas bulan Oktober 1962 atau beberapa syarat yang lain. B. Memohon didaftarkan sebagai rakyat iaitu di bawah perkara 15. Kewarganegaraan Malaysia boleh dipohon melalui pendaftaran dengan syarat-syarat tertentu seperti perempuan yang bersuaminya adalah warga negara pada permulaan bulan Oktober 1962. Seterusnya, seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun dan ibu atau bapanya adalah warga negara. Seterusnya, C. Memohon untuk menukar taraf kewarganegaraan atau naturalisasi iaitu di bawah perkara 19. Okey, seseorang yang berumur lebih daripada 21 tahun dan bukan warga negara Malaysia boleh menjadi warga negara dengan syarat bahawa A. Beliau telah bermastautin di persekutuan sekurang-kurangnya 10 tahun dalam tempoh 12 tahun sebelum tarikh permohonan itu. B. Berniat hendak bermastautin tetap di persekutuan. C. Berkelakuan baik. D. Mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat pula kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, kita lihat ya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah memelihara kedudukan istimewa orang Melayu walaupun rakyat mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Tetapi rakyat keturunan Melayu diberikan keutamaan dalam mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Namun, hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Seterusnya,
Okey, kita lihat pula dari segi kedudukan agama Islam. Okey, agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Perkara ini termaktub dalam perkara 3/1. Okey, maksudnya adalah agama Islam adalah sebagai agama rasmi, tetapi agama lain bebas diamalkan tanpa sebarang halangan. Okey, dah kita masuk kepada yang kelima iaitu kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan iaitu merupakan bahasa pengantar utama dan bahasa komunikasi yang digunakan oleh sesebuah negara. Oleh itu, penggunaan bahasa kebangsaan adalah sebagai bahasa rasmi, bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan umum serta bahasa pengantar dan bahasa ilmiah di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi. Okey, seterusnya apa yang boleh kita rumuskan daripada subtopik 9.4 ini ialah kita dapat lihat yang pertama, cerminan sikap permufakatan dan tolak ansur pelbagai pihak dalam memastikan kemerdekaan negara kekal. Selain itu, kita perlu menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal, aman dan berdaulat. Yang terakhir, kita juga dapat lihat permufakatan yang terjalin antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara. Okey, sekian setakat ini sahaja daripada cikgu. Mohon maaf atas sebarang kesilapan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Semoga kamu semua memperoleh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalam sejahtera.